Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Tahirah binti Ibrahim. Saya akan membentangkan tentang isu dalam pendidikan Islam, pentadsiran dalam pendidikan Islam di kalangan murid inklusif dan berpendidikan khas. Dan kita seterusnya kepada kategori kanak-kanak berkeperluan khas yang dalam pendidikan inklusif. Okey, yang pertama adalah masalah fizikal, cacat fizikal lah, maksudnya ada cacat anggota ataupun lebih nampak jika saya sebutkan ia sebagai macam masalah penglihatan ataupun masalah pendengaran. Okey, seterusnya adalah masalah emosi dan tingkah laku yang seperti mana kita lihat sekarang ni, macam terdapat ramai murid-murid yang autism atau yang didiagnose sebagai kanak-kanak autis lah ataupun ADHD. Jadi itu adalah salah satu daripada kategori murid yang berkeperluan khas. Okey, seterusnya adalah masalah pembelajaran seperti lemah dalam penguasaan 3M, iaitu menulis, membaca dan mengira. Jadi kategori-kategori ini adalah pelajar-pelajar yang digolongkan sebagai murid yang berkeperluan. Antara isu ataupun keratan-keratan akhbar yang di mana menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil berat ataupun meng-highlight tentang isu murid inklusif dan murid yang berkeperluan khas. Sehubungan itu, Akta OKU 2008 telah menyatakan dengan jelas di mana kanak-kanak berkeperluan khas ini berhak memperolehi peluang pendidikan yang sama rata tanpa diskriminasi atau dikecualikan. Maka institusi pendidikan, terutamanya sekolah, memainkan peranan yang penting bagi menyediakan sistem pendidikan yang bersesuaian dengan keperluan murid-murid berkeperluan khas. Baik, terdapat dua jenis pendidikan inklusif yang dilaksanakan di Malaysia, iaitu pendidikan inklusif penuh dan pendidikan inklusif separa, iaitu integrasi. Okey, inklusif penuh ini bermaksud murid berkeperluan khas yang terpilih untuk mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa. Okey, sementara itu inklusif separa pula adalah di mana murid berkeperluan khas yang terpilih akan mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu, dan selebihnya murid tersebut akan mengikuti semula program di kelas pendidikan khas pada waktu yang selebihnya lah. Seterusnya ialah isu-isu pendidikan inklusif, isu tentang pentadsiran murid inklusif ni. Jadi seperti kita lihat, tak boleh nak menyamakan antara pentadsiran dengan murid biasa dan murid inklusif. Dia pasti ada suatu kaedah ataupun metodologi untuk membuat pentadsiran bagi murid-murid inklusif. Baik, ini adalah isu-isu pentadsiran pendidikan inklusif. Yang pertama, ujian diberikan secara umum dan sifat meluas, iaitu untuk pelajar-pelajar pendidikan khas diberikan peperiksaan yang sama seperti murid-murid di perdana. Okey, kemudian kekurangan bahan yang mencukupi ketika pentadsiran. Dan yang ketiga, murid sukar untuk menjawab dan memahami kehendak dan tugasan pentadsiran yang dijalankan. Dan antara isu yang lain adalah murid memerlukan masa yang lebih daripada pelajar perdana. Pentadsiran murid inklusif ni merujuk kepada proses menilai pencapaian akademik dan kemajuan murid. Okey. Seterusnya, dan murid berkeperluan khas dalam inklusif penuh menjalani pentadsiran dan penilaian sama seperti murid lain di arus perdana dalam aspek kurikulum dan co-kurikulum. Perkara ini merujuk kepada Surat Perkeliling Ihtisas bilangan 23/1998. Pentadsiran murid inklusif dan berkeperluan khas ni memerlukan kepada kesediaan guru yang sistematik dan holistik. Okey, baik. Apakah cadangan penyelesaian bagi isu pentadsiran murid inklusif ini? Adalah kaedah pelaksanaan pentadsiran inklusif dan keperluan khas, iaitu perlu ada kaedah yang tersusun. Okey, kaedah yang pertama iaitu merancang pentadsiran tersebutlah. Yang pertama, guru perlu kenali muridnya.
Okey, guru tu perlu kenal murid yang berkeperluan khas ni adalah kategori apa? Kategori masalah dari segi fizikal ataupun masalah dari segi emosi ataupun tingkah laku, ataupun murid tersebut ada masalah dalam pembelajaran lah. Okey, jadi yang pertama kenali dulu murid. Yang kedua, dah kenal? Okey, sediakan bahan pentaksiran tu. Okey, yang ketiga, bentukkan eviden pentaksiran. Yang keempat, menyediakan standard prestasi PBD berdasarkan di SKP. Dan yang kelima, mempelbagaikan kaedah PBD lah, kaedah pentaksiran tersebut berdasarkan 6 domain pendidikan khas. Okey, baik. Apakah 6 domain pendidikan khas? Okey, domain pendidikan khas yang pertama adalah domain kognitif. Okey, iaitu kita ingin melihat kepada aras pengetahuan. Kedua, domain bahasa dan komunikasi. Yang ketiga, domain tingkah laku. Yang keempat, domain sosio-emosi. Yang kelima, domain motor kasar, iaitu psikomotor. Dan yang keenam adalah domain motor halus. Okey, baik. Kaedah yang kedua iaitu melaksanakan pentaksiran. Yang pertama, perlu arahan yang jelas. Okey, yang kedua, kuis. Kuis ni lebih sesuai untuk mentaksir kepada domain kognitif. Okey, melihat kepada aras pengetahuan murid tersebut. Jadi, sesuai untuk dilakukan sebagai aktiviti kuis lah. Okey, seterusnya aktiviti sumbang saran, okey, aktiviti berkumpulan, aktiviti projek muda dan aktiviti permainan Part 21. Antara cadangan untuk pentaksiran berdasarkan 6 domain pendidikan khas. Okey, yang pertama adalah domain kognitif. Antara cadangan aktiviti PBD adalah seperti kuis. Seterusnya domain bahasa dan komunikasi. Cadangannya adalah aktiviti PBD main peranan ataupun berlakon. Yang ketiga, domain tingkah laku. Jadi sesuai dengan PBD projek yang mudah. Okey, yang keempat adalah domain sosio-emosi, adalah dengan kaedah bercerita. Manakala bagi domain motor kasar dan motor halus adalah dengan aktiviti PBD permainan. Itu adalah cadangan-cadangan berdasarkan 6 domain pendidikan khas. Seterusnya kepada kaedah yang ketiga, iaitu mengutip data pentaksiran, iaitu guru perlu menanda. Yang pertama, menanda tugasan murid, seperti kuis kan. Jadi guru tu perlu tanda. Jadi kedua, menganalisis tahap prestasi murid berdasarkan tugasan yang dibuat. Okey, yang ketiga, merekod tahap prestasi murid. Kemudian yang terakhir adalah melekatkan tugasan murid berkeperluan khas ke papan pentaksiran bilik darjah tu lah. Okey, jadi kita boleh lihat dalam rekod tu, okey, apakah dengan tahap penguasaan ini. Contoh tahap penguasaannya 3. Aktiviti apa yang telah dilakukan untuk murid ini adalah sekian-sekian. Seperti itulah. Okey, ini yang seterusnya adalah mentafsir data. Okey, jadi dah isi dia punya rekod PBD. Yang keempat, yang terakhir adalah mentafsir data daripada data yang guru tu perolehi. Jadi apa yang perlu dilakukan? Pertama, mungkin ada yang murid yang perlukan kepada pemulihan, yang ada juga sebilangan murid yang perlukan peneguhan. Okey, yang penting kita perlu beri peluang kepada murid-murid berkeperluan khas ini, dan kita perlu mentafsirlah kerja-kerja murid tu dengan lebih spesifik, lebih teliti. Okey, kemudian berkongsi tahap prestasi murid ni kepada murid tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.